Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Malaysia Memilih yang mana kami akan mengupas bukan saja dari sudut politik semata-mata tetapi juga kita ingin membawa isu rakyat, persediaan dari pelbagai aspek termasuk bencana, kesihatan, keselamatan dan juga keseluruhan cerita menjelang PRU ke-15 nanti. Teka-teki mengenai tarikh pembubaran Dewan Rakyat sudah pun terungkai pada 10 Oktober lepas dan kini teka-teki mengenai tarikh-tarikh penting seperti hari penamaan calon, undi pos dan juga tarikh mengundi khususnya masih belum terjawab. Dan namun semua itu akan terjawab pada 20 Oktober nanti selepas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas tentang tarikh penting buat rakyat Malaysia itu nanti. Baik, sekitar jam 3 petang tadi ada berlangsungnya mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH di Ibu Pejabat PKR di Tropicana PJ dan rakan wartawan saya Firdaus Azil ada di sana untuk membawakan perkembangan tersebut. Firdaus, apa perkembangan yang boleh dikongsikan dari sana setakat jam 5 petang ni, Firdaus? Okey, baik. Terima kasih Faris Daniel di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Mungkin saya boleh berkongsikan sedikit awalnya. Saya nak bercerita tentang antara kehadiran ahli-ahli politik kanan ataupun pimpinan kanan Pakatan Harapan yang sempat kita lihat sementara tadi ataupun pada kira-kira antara pukul 2, pukul 3 petang tadi ialah sudah semestinya pengerusi Pakatan Harapan sendiri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Presiden Parti Amanah Negara iaitu YB Muhammad Sabu ataupun lebih kita kenal sebagai Mat Sabu dan juga Setiausaha Agong DAP Anthony Loke Siu Fook serta bekas Setiausaha Agong DAP iaitu Lim Guan Eng dan juga beberapa pimpinan kanan lain. Jadi difahamkan ketika ini mesyuarat masih berlangsung, saya dengar juga panas-panas juga. Tetapi kalau boleh kita yang kami jangkakan yang sedang dibincangkan, mungkin saya boleh memetik sedikit seperti sebagai contoh laporan media yang memetik Setiausaha Agong DAP Anthony Loke berkata Majlis Presiden Pakatan Harapan akan membincangkan tentang cadangan ataupun proposal daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang ketika ini diterajui oleh YB Chow Kon Yeow yang mana mereka akan mencadangkan agar Pulau Pinang akan dibubarkan ataupun pilihan raya untuk Pulau Pinang akan diadakan bersekali dengan pilihan raya umum kali ini. Yang mana kalau boleh saya memetik antara sebab-sebab kerana sebelum ini kita faham ataupun sebelum ini dilaporkan bahawa 3 negeri di bawah pimpinan Pakatan Harapan iaitu Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan mereka tidak akan membubarkan DUN, tetapi yang kita fahami berdasarkan laporan ini, Pulau Pinang mempunyai second thought ataupun fikiran lain kerana antara sebab yang dinyatakan ialah berkemungkinan besar sekiranya diadakan dalam waktu berasingan sepatutnya mereka awalnya mencadangkan agar tahun hadapan sekiranya diadakan berasingan maka berkemungkinan besar ia mungkin akan menjadi sedikit ataupun cabaran itu akan menjadi lebih besar kerana apabila jentera-jentera daripada pihak lawan bagi Pakatan Harapan iaitu Barisan Nasional dan juga mungkin Perikatan Nasional mereka menumpukan keseluruhan jentera dan juga akar umbi di sana maka ia mungkin akan memberi cabaran. Itu sedikit sebanyak antara yang disebut di dalam laporan ini. Tetapi juga kita sedia maklum bahawa semalam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata bahawa Sultan Selangor telah perkenankan agar pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor ataupun bahasa lainnya DUN Dewan Undangan Negeri Selangor tidak akan dibubarkan sehingga tahun hadapan. Negeri Sembilan juga kalau saya mengikutkan laporan ini masih terpulang, masih firm ataupun masih berpegang kepada pendirian untuk tidak dibubarkan bersekali dengan pilihan raya umum ataupun parlimen kali ini. Tetapi ketika ini mereka akan masih membincangkan. Berkemungkinan besar kita akan menjangkakan keputusan itu akan dicapai hari ini. Selain pada itu juga negeri lain, Faris, sebagai contoh 3 negeri di bawah pimpinan PAS iaitu Kelantan, Kedah dan Terengganu difahamkan keputusan pembubaran DUN walaupun sebelum ini katanya tidak mahu bubarkan sekali tetapi keputusan itu akan dicapai esok. Itu antara sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan dahulu ketika ini. Faris. Mungkin Firdaus boleh recap jugalah mungkin kemas kini sedikit untuk rakyat-rakyat kita tahu setakat jam 5 petang ini melihat kepada jangkaan daripada keputusan Majlis Presiden PH dalam sama ada membubarkan ataupun tidak membubarkan sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Mungkin Firdaus boleh senaraikan negeri mana yang setakat ini akan bubarkan DUN menjelang PRU ke-15 nanti dan negeri mana yang agaknya masih dalam pertimbangan dan juga negeri mana yang setakat ini juga sah tidak akan bubarkan DUN. Mungkin boleh kemas kini sikit Firdaus. Setakat ini 4 negeri yang tidak akan
dibubarkan ialah kerana baru sahaja menjalani ataupun melepasi proses pilihan raya negeri masing-masing iaitu Melaka, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Dan 3 negeri di bawah PAS keputusannya esok iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. 3 negeri di bawah Pakatan Harapan Selangor katanya tidak akan membubarkan berdasarkan laporan semalam. Negeri Sembilan juga masih berpegang tetapi memetik laporan media, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin berkata bahawa itu tertakluk kepada perjalanan ataupun keputusan yang akan capai dalam mesyuarat presiden ini. Dan Pulau Pinang pula seperti yang saya cakap tadi akan sedang membawa cadangan agar ia dibubarkan bersekali dengan pilihan raya umum kali ini. Dan negeri-negeri di bawah Barisan Nasional pula seperti Perak, Perlis dan juga Johor, Perak, Perlis dan beberapa negeri, Pahang sebagai contoh, mereka akan mengikut keputusan pusat ataupun bahasa lainnya ialah akan menjalani pilihan raya bersekali dengan pilihan raya umum kali ini. Itu antara yang kita tahu setakat ini. Dan juga saya nak juga sebut antara perkara lain yang kami difahamkan sedang dibincangkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan sudah semestinya ialah tentang permohonan ataupun kerjasama politik secara rasmi antara Ikatan Demokrasi Malaysia atau Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman serta Parti Sosialis Malaysia. Tetapi kita juga faham berdasarkan cakap-cakap ataupun berdasarkan perbualan saya dengan beberapa ahli akar umbi sebagai contoh, sekiranya Pakatan Harapan menerima MUDA, mungkin ia akan menimbulkan sedikit masalah untuk akar umbi ataupun akar umbi Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR, kerana kita tahu episod sebelum ini melihat bagaimana mereka bukan mudah untuk menerima MUDA. Sebagai contoh, kita dapat imbas kembali perjalanan pilihan raya negeri Johor di mana salah satu DUN menyaksikan pertembungan antara PKR dan juga MUDA dan akhirnya kerusi itu dimenangi oleh Setiausaha Agung Muda iaitu YB Amira Aisyah ketika itu, iaitu Dun Putri Wangsa. Jadi apabila saya bercakap tadi, cabaran sekiranya Pakatan Harapan menerima MUDA cabarannya ialah menguruskan sentimen, menguruskan persepsi, menguruskan rasa tidak puas hati di akar umbi. Itu sedikit sebanyak yang boleh saya laporkan. Dan juga yang lain-lain sebagai contoh mungkin tentang sebab difahamkan bahawa 90% calon Pakatan Harapan sudah pun dikenal pasti dan mungkin itu juga dibincangkan dalam mesyuarat ini, Faris. Itu adalah perkembangan mesyuarat Presiden Pakatan Harapan yang dikongsikan oleh Firdaus Azil dan pastinya sekarang ni belum lagi selesai mesyuarat tersebut dan pastinya Firdaus Azil akan berkongsikan mengenai dengan perkembangan mesyuarat itu menjelang dalam masa hari ini juga katanya tadi oleh Firdaus. Baik, seterusnya Menteri Besar Perak Datuk Seri Saraini Mohamad tadi tiba di Istana Kinta Ipoh pada jam 2.08 petang untuk menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan sembah mengharap itu bagi memohon perkenan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Perak. Dan untuk kita mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus bersama dengan Amirul Rabbani, Wakil Astro Auni Perak. Silakan Amirul. Nampaknya talian terputus, tak apa, kita akan cuba untuk kontak semula Amirul selepas ini. Kita berehat dulu, kembali selepas ini.